Semua. Saya Johnny Joklis. Seperti yang Anda lihatnya, saya adalah daripada unit juru foto Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Saya telah berkhidmat di unit ini selama 9 tahun, sejak daripada 2012 lagi. Sebelum saya memasuki bidang fotografi di Jabatan Penerangan ini, saya telah berkecimpung dalam bidang fotografi ini sejak dari remaja lagi. Tapi pada masa itu saya cuma sebagai hobi sajalah, undangan untuk mengambil gambar di majlis-majlis perkawinan dan juga di acara-acara agensi-agensi tertentu lah. Oke, memandangkan minat saya terhadap fotografi ini amat tinggi, jadi saya mengambil keputusan lah untuk memohon jawatan ini melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Setelah saya membuat permohonan, saya telah dipanggil untuk menjalani ujian amali. Ujian amali ini dijalankan dengan mengarahkan calon-calon untuk mengambil gambar di sekitar tempat ujian amali tersebut dijalankan. Gambar-gambar ini akan diarahkan kita ambil macam ada tema lah, macam contoh flora dan fauna, landscape, bangunan. Setelah kita ambil gambar, gambar-gambar ini nanti akan diantar untuk kepada panel penilaian lah. Sekiranya kita layak, seterusnya kita akan dipanggil kepada sesi temu duga. Begitu. Oke, setelah saya berjaya dalam temu duga, saya telah ditempatkan di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia lah, dan ditempatkan di sinilah Jabatan Penerangan Sabah. Tapi sebelum itu sebenarnya selepas saya diberi penempatan, sebenarnya bukan di sini. Saya ditempatkan di Politeknik Muka. Tapi kebetulan pada masa itu di unit fotografi Jabatan Penerangan ini dia memang kosong lah. Jadi memang nasib saya untuk balik di tempat sendiri. Jabatan Penerangan Malaysia telah wujud sejak 1 Oktober 1910 di Trafalgar Square, London. Nama jabatan terus berakar umbi di dalam minda masyarakat kerana peranannya memenangi hati dan jiwa rakyat bagi melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan bersatu padu. Selaras dengan era transformasi, jabatan kekal sebagai lidah dan telinga utama kerajaan melalui pendekatan advokasi, engagement, outreach dan big data analytic. Program-program ini berupaya mengukuhkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat Malaysia, seterusnya memelihara semangat patriotisme, jati diri serta cinta terhadap negara ke peringkat akar umbi. Jabatan menyediakan perkhidmatan perhubungan awam kerajaan kepada kementerian, jabatan dan agensi seluruh negara melalui penempatan pegawai penerangan sebagai kader. Jabatan juga menggembling rangkaian rakan strategik melalui penubuhan pewaris muda dan Kelab Malaysiaku. Kolaborasi strategik antara komuniti ini mewujudkan jaringan komunikasi dan jalinan sosial berkesan. Selain daripada itu, jabatan merakam peristiwa-peristiwa penting negara dan memelihara sebagai khazanah foto negara yang sehingga kini mempunyai lebih 4 juta imej sejak tahun 1930-an. Seiring cabaran era baru dunia digital, Jabatan Penerangan Malaysia sentiasa bersedia memantapkan lagi barisan anggotanya supaya selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi. Maka, tepatlah bahawa Jabatan Penerangan Malaysia merupakan nadi kerajaan selaras dengan misinya menterjemah dan memasarkan dasar dan agenda negara supaya difahami, disokong, dihayati dan dibudayakan oleh seluruh rakyat Malaysia melalui program penerangan sebagai penyokong utama falsafah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu memacu kecendekiaan dalam masyarakat.
Oke, peranan kami sebagai juru foto di Jabatan Penerangan Negeri Sabah ini lebih kepada acara-acara resmi kerajaan. Contohnya yang melibatkan kehadiran VIP seperti Perdana Menteri yang di Pertuan Agong, dan juga apa-apa acara sajalah yang melibatkan acara resmi kerajaan. Fungsi dan peranan ini adalah sebagai untuk merekodkan foto-foto untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan lah. Selain dari pengalaman yang telah saya katakan tadi, banyak juga lah pengalaman-pengalaman yang saya rasa menyeronokkan lah sepanjang saya bekerja di Jabatan Penerangan ini. Contohnya seperti banyak menjelajah ke luar daerah, contohnya ke tempat-tempat yang pedalaman, contoh di Long Pasir, yang mungkin kalau ikut dari segi pribadi memang kita tidak akan dapat sampai lah sekiranya kita tidak bekerja sebagai juru foto kerajaan. Selain daripada pengalaman yang saya sebutkan tadi, banyak juga lah pengalaman dan juga macam kira kenangan yang manis bagi saya lah sepanjang saya berkhidmat di Jabatan Penerangan Negeri Sabah ini. Contohnya saya dapat menjelajah ke semua daerah negeri Sabah, terutama di bagian-bagian pedalaman yang mungkin kalau dari segi pribadi mungkin kita susah untuk kita sampai di sana lah. Selain daripada itu, banyak program jabatan lah yang boleh membawa kita ke tempat daerah-daerah lain. Contohnya seperti Kembara Merdeka Jalur Gemilang, di mana program tersebut akan menjelajah ke seluruh negeri Sabah. Antara pencapaian terbaik yang pernah saya dapat sepanjang berkhidmat dalam Jabatan Penerangan adalah dianugerahkan sebagai fotografi terbaik sempena Hari Inovasi Jabatan Penerangan Negeri Sabah pada tahun 2014. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2016, dan juga dinobatkan sebagai juara Journalism Award Rencana kategori Bahasa Malaysia di Kinabalu Press Award pada 2019. Segi cabaran sebagai juru foto ini, saya rasa memang banyak lah kalau diikutkan lah. Kalau yang pertama dari segi yang utama daripada segi peralatan lah. Mungkin kamera yang kami pakai sekarang ini belum lagi lengkap. Contohnya macam lens masih ada yang kurang. Kadang-kadang kami menghadapi masalah di dalam mengambil gambar yang baik lah. Terutama ada macam certain event, kadang-kadang tempat tu dia terlalu luas, lepas tu ada protokol yang perlu dipatuhi. Kemudian kami punya lens ni macam yang tidak sesuai lah, mungkin ada yang memerlukan telelens yang panjang. Kadang-kadang kami memang ada telelens tapi tidak berapa lengkap lah. Kadang-kadang sudah dibawa oleh rakan-rakan lain yang mungkin pada yang masa sama ada. Jadi kami terpaksa apa yang kami buat yang mampu lah, ikut kreativiti kami sendiri lah. Seterusnya cabaran yang kami kira utama juga lah semasa bertugas ni, kadang-kadang keadaan dan situasi semasa kami menjalankan tugas lah. Contohnya macam diarahkan keluar untuk membuat liputan banjir lah contoh dia. Bila masa banjir, kadang-kadang kami juru foto terpaksa masuk di air, ambil gambar. Jadi kadang-kadang perkara macam gitu macam merisikokan diri sendiri juga lah. Tapi itu atas sendiri punya kreativiti lah untuk mendapatkan sudut gambar yang cantik macam itu. Yang contoh lain dia lah seperti yang macam diantar bertugas di tempat yang macam kira bahaya lah. Macam ada rakan-rakan macam
peristiwa pencerobohan tahun 2 dulu kan. Akan antar di sana, banyaklah dorang. Lepas itu banyaklah dorang cerita, mungkin masuk di sana perlu ada pakai baju kalis peluru lah. Lepas itu sudah bawa kamera berat. Lepas itu pakai kalis peluru lagi yang berat. Jadi mungkin memenatkan lah, macam sudahlah takut-takut lagi, menggementar lagi, takut kena timbak lah. Jadi macam kira satu yang mencabar lah bagi kami yang macam juru foto. Macam saya baru-baru ini pun diantar untuk bertugas di Beaufort untuk liputan memusnahkan penempatan Abu Sayyaf di kawasan Beaufort. Memang rasa takut-takut lah, walaupun masa itu memang ada ada pengawal keselamatan, polis, askar, tapi memang ada rasa takut-takut juga lah. So, itu mungkin bahaya lah rasa macam gitu. Satu lagi yang macam di Sabah contohnya, macam tragedi gempa bumi yang baru-baru berlaku di Ranau. Semua pihak media semua berkumpul di sana. Rakan-rakan juru foto cerita, membuat liputan semasa berada di sana. Setiap kali macam ada rasa gegaran di tempat tuh, semua lari keluar. Jadi mungkin semua rasa macam takut lah. Jadi macam kira dia macam bahaya, tapi itu macam satu cabaran bagi seorang juru foto lah untuk mendapatkan bahan-bahan lah untuk siaran dan juga foto untuk simpanan kita nanti lah. Cabaran lain kalau bagi yang macam cabaran yang perlu dihadapi lah. Contoh macam juru foto ni terpaksa kasih tinggal keluarga. Kalau siapa yang ada anak, ada bini. Kadang-kadang pertugasan juru foto ni dia bukan ada kalanya mengambil masa yang memang sangat lama lah. Mungkin mengambil masa 2 minggu hingga 1 bulan lah kita keluar daerah. Contoh yang paling dekat adalah pertugasan PRU ataupun PRN lah. Macam di Sandakan yang baru beberapa tahun lepas berkampung di Sandakan dekat sebulan. Jadi kadang-kadang ada yang siapa-siapa yang ada anak bini itu terpaksa kasih tinggal lah. Tapi itulah difahami juga lah setiap oleh keluarga macam tu, orang tahu juga lah. Sebab itu memang tugas yang perlu diselesaikan. Ada satu lagi, tapi ini bukan kira cabaran lah juga, tapi mungkin yang perlu dipatuhi oleh setiap juru foto ialah protokol setiap majelis lah ataupun acara. Kalau macam majelis-majelis yang besar contohnya, dia akan ada protokol yang ketat lah. Contohnya, ya, macam juru foto harus ada di sini saja, tidak boleh bergerak ke sana sini. Jadi sebagai juru foto kadang-kadang itu menjadi macam jadi limitation lah untuk kami pergerakan kan, untuk ambil gambar yang cantik lah macam gitu kan. Jadi macam kira itu pun satu cabaran juga lah. Oke, berkenaan dengan gambar-gambar yang sudah kami ambil, setiap juru foto yang sudah diarahkan untuk membuat tugasan, ada juga orang yang akan bertanya, dia bilang, gambar kamu ini mau antar bagaimana? Kamu buat apa dengan gambar tersebut? Dia cakap gitu. Gambar-gambar yang kami ambil ini nanti, kami akan bawa balik ke pejabat. Kami akan pilih mana yang terbaik dan mana-mana yang perlu untuk kami edit, kami akan edit. Seterusnya, gambar-gambar ini selalunya kami simpan lah untuk simpanan kami sendiri. Sebelum pada akhir bulan akan diambil oleh pegawai-pegawai daripada unit perpustakaan
dari bahagian komunikasi visual dan seni reka lah. Mereka ini akan bertugas untuk compile gambar-gambar tadi untuk dalam simpanan, selalunya dalam bentuk DVD lah. Kemudian DVD ini nanti akan mereka simpan di tempat yang sesuai lah. DVD ini nanti gambar-gambar ini akan nanti mungkin akan boleh jadi rujukan kepada pihak-pihak mana yang memerlukan. Jadi sesiapa yang macam memerlukan gambar tersebut bolehlah mengunjungi unit perpustakaan di bahagian komunikasi visual dan seni reka. Sebab di sana nanti semua gambar yang telah pernah kami ambil semua boleh didapati di situ. Baiklah, semua kami di unit juru foto Jabatan Penerangan Sabah, kami sendiri ada page Facebook lah. Jadi kami kalau sesiapa yang mau untuk melayari page kami bolehlah follow dan like page kami, yaitu unit fotografi Jabatan Penerangan Sabah. Dan juga Anda boleh ikut daripada page jabatan kami sendiri, yaitu Jabatan Penerangan Sabah. Kami ada semua Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok. Ya, please subscribe.